Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran kata falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menyebut, dia kata al-hayatu tayyibatu al-qana'ah. Kehidupan yang baik itu ialah al-qana'ah. Apa makna qana'ah? Iaitulah berasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Itu disebut sebagai qanaah, sifat qanaah. Dan setiap daripada kita, tuan-tuan sekalian, saya, tuan-tuan, puan-puan semua, kita semua mengharapkan kehidupan yang baik. Bila Quran sebut sesiapa yang beramal soleh di kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Kait dia di sini kait dengan beriman. Dia beramal soleh, laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Jadi semua kita mengharapkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia. Namun di sana, tuan-tuan sekalian, kita lihat anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap daripada kita, setiap daripada hamba-hambanya itu berbeza-beza. Ada di kalangan kita, di kalangan manusia yang kurang pendapatannya, ada yang lebih pendapatannya, ada yang miskin, ada yang kaya. Maka hakikatnya
Semua itu merupakan ketentuan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka yang beramal saleh. Maka yang beramal saleh, yang dimaksudkan di sini ialah amal saleh yang bertepatan. Perbuatan itu yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan man amila salihan, sesiapa yang melakukan amal saleh. Dan janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada yang melakukan amal saleh itu lelaki maupun perempuan di kalangan anak-anak Adam, maka Allah akan anugerahkan, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang disebut sebagai hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi kehidupan yang baik ini tuan-tuan sekalian, dia merupakan satu benda perkara yang sangat subjektif, satu benda yang subjektif. Jika kita katakan bahawa kaya itu sebagai ukuran, jika kita sebut bahawa bahagia itu terletak kepada harta kekayaan wang ringgit yang kita miliki, persoalannya, mengapa ada di kalangan orang yang kaya yang sanggup membunuh diri? Maksudnya hidup dia tidak tenang. Kita sangka orang yang kaya itu hidup dia tenang, hidup dia bahagia. Kenapa ada orang yang kaya yang tak bahagia, dan ada yang sanggup untuk membunuh diri? Maka jelaslah di sini bahawa dia tidak bahagia. Kalau betul dia kaya, kenapa dibunuh diri? Mana dia tidak bahagia. Dan kenapa pula ada di kalangan orang yang miskin, tetapi hidup dia penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Bahagia kita tengok orang yang miskin, dia tak kaya lah macam orang lain, tapi hidup dia bahagia. Makan dia pun selera. Orang kaya ni kadang makan sikit lepas tu buang, tak habis. Dan dia ada masa banyak untuk beribadat. Boleh datang ke masjid, surau, solat jemaah, tak pernah tinggal. Boleh duduk dalam majlis ilmu sebab dia tidak fikirkan harta kekayaan dia. Dia tak ada harta, buat apa nak fikir? Dia orang kaya tu sibuk dengan bisnes dia, dengan projek dia, duit yang berjuta-juta, sibuk dengan dunia itu sehingga tak sempat datang ke rumah Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita ni minta dekat Allah, taklah kaya sangat dan tak miskin sangat, tengah-tengah tu sekalian. Nak kata kaya sangat pun tak, miskin sangat pun tak. Dan apakah rahsia kebahagiaan dalam kehidupan kita sebenarnya? Rahsia kebahagiaan dalam kehidupan kita sebenarnya ada pada diri kita sendiri, tuan-tuan sekalian. Semakin qanaah, bila kita sebut qanaah itu, hatinya semakin bahagia. Dia akan rasa bahagia. Dan maksud qanaah itu ialah menerima dengan apa yang ada dan merasa cukup dengan rezeki anugerah Allah. Saya ulang sekali lagi, maksud qanaah ialah menerima dengan apa yang ada dan merasa cukup dengan rezeki anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan qanaah. Dia rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Bahkan sedar bahawa semua yang ada itu merupakan takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, dia kata waghina nafsi huwa babur ridha biqada'illahi ta'ala wa taslim li amrih, alima anna ma 'indallahi khairul lil abrar wa fi qada'ihi
li awliyaihi al-akhyar. Kata Al-Imam Ibn Battal, dia kata, dan kaya jiwa. Kaya jiwa, yakni qanaah, itu merupakan pintu keredaan atas keputusan Allah dan menerima pasrah terhadap ketetapannya. Itu makna qanaah, kaya jiwa. Dan ia mengetahui bahawa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang baik, dan pada ketetapan Allah itu lebih baik bagi wali-wali Allah yang baik. Ini disebut di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari, disebut oleh Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Baik tuan-tuan sekalian, adakah kekayaan itu diukur pada harta benda, wang ringgit, rumah besar, kereta banyak? Adakah itu diukur sebagai kekayaan? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kita ingat Nabi sebut, Nabi kata, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Ni, kekayaan dari sudut kacamata nabawi. Kekayaan yang sebenar, Nabi kata, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Kita manusia menyangka bahawa seorang yang memiliki harta yang banyak, dia itu adalah satu orang yang kaya, duitnya banyak, dia adalah satu orang yang kaya. Tapi Nabi kata, bukan, dia itu bukan orang yang kaya. Orang kaya yang sebenar, kata Nabi SAW, ialah walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kaya hati. Itu maksud kaya hati yang kita sebut qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Itu makna kaya hati itu sekalian. Kalau duit banyak pun rasa tak pernah cukup, tak kaya-kaya juga. Satu orang yang tak kaya, miskin, tapi dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, dan menerima dengan apa yang ada. Hari ini rezeki dia, Allah Ta'ala takdirkan rezeki dia banyak tu, dia reda rezeki dia hari ini. Untuk esok pula kita tak tahu rezeki kita banyak mana kita dapat. Tapi setiap hari dia reda dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupannya, rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan itulah tanda berkat, tuan-tuan. Berkat ni cukup, kan? Bertambah kebaikan yang banyak, kita rasa cukup, walaupun duit kita taklah macam gaji kita tak macam orang yang kaya tu belah ribu, puluh ribu, kan? Tapi rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Itu saya sebut tadi, ada masa nak buat ibadat, boleh baca Quran, boleh duduk dalam majlis ilmu, ada masa yang banyak untuk dia buat ibadat pada Allah. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam hidup dia. Muslimin, muslimat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Al-Imam Al-Qurtubi menegaskan bahawa berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, dapat dipahami bahawa kekayaan yang bermanfaat, yang agung, yang terpuji adalah kaya hati. Itu yang dimaksudkan dengan kekayaan yang sebenar, kaya hati. Dan apabila hati sudah merasa cukup dengan apa yang diperolehi, sifat tamak akan terhindar daripada dirinya. Sebab apa kita duk rasa tamak? Sebab rasa tak cukup tu, duk rasa tamak tu. Tamak nak lagi kaya, nak lagi cari, lagi dapat duit, lagi kaya, nak lagi cari harta tu sekalian. Tak pernah cukup, dia rasa tamak. Tapi bila diri ni rasa cukup dengan apa yang diperolehi, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, tak ada lah rasa tamak dalam diri tu, tak ada. Sebab apa? Dia rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Dan kata Al-Imam Al-Qurtubi lagi, menurutnya lagi, orang yang kaya hati itu cenderung untuk apa? Untuk berasa puas dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cukup apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup dia. Alhamdulillah, dulu hidup
Tak ada rumah untuk nak berteduh, hari ini sudah ada rumah sendiri. Dulu berjalan kaki, hari ini ada kenderaan sendiri, naik kereta, motor dan sebagainya. Daripada tak ada kepada ada tu sekalian. Dulu tak ada apa, Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan tidak mendesak dan tidak tamak dalam meminta. Itu makna orang yang qanaah, yang kaya hati. Dan sebaliknya, kata Al-Imam Al-Qurtubi, mereka yang miskin hatinya tidak pernah merasa puas dan sentiasa mahu menambahkan hartanya lagi. Nak lagi. Kalau anak Adam ini Nabi sebut, kalau diberikan kepada dia satu lembah emas, dia akan nak lagi lembah yang berikutnya, nak lagi. Tak cukup, lembah emas tu dah banyak lah, dia akan nak lagi. Tamak, itu kita manusia. Dan ketika tidak berjaya memperolehinya, mereka akan sedih dan menyesal. Kalau tak dapat satu benda hak dia nak, tu dia rasa sedih dan menyesal. Wahal orang yang beriman, yang ada sifat qanaah ini, dia akan reda terhadap setiap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri dia. Jadi kaya hati ni, tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia akan lahir daripada sikap menerima dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih baik dan lebih berkekalan. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih berkekalan. Jadi bila kita faham bahawa hakikat kekayaan sebenar itu bukanlah dengan banyak harta. Kalau orang tanya kita pun jawab macam tu lah, kan? Orang ada duit banyak tu orang yang kaya lah. Orang yang tak ada duit, dia adalah orang yang miskin. Itu pada penilaian dan ukuran kita, tentu sekalian. Tapi dari sudut neraca, pandangan daripada kacamata nabawi itu sendiri, bukan itu yang dimaksudkan dengan orang yang kaya. Kekayaan sebenar adalah kaya hati. Baik. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebanyakan manusia yang kadang-kadang dilapangkan hartanya banyak, tapi dia rasa tidak puas dengan harta yang dimiliki. Dia akan sentiasa usaha untuk nak cari lagi, untuk menambahkan lagi, memperbanyakkan harta benda dia. Sampai bila? Selagi dia mampu, selagi ada kudrat, selagi hidup, dia akan cari kekayaan itu. Jadi kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa, yang Nabi sebut ghinan nafs, kaya jiwa. Iaitulah orang yang merasa cukup dengan pemberian kepadanya, yang kita sebutkan tadi sebagai qanaah. Dia reda, tidak tamak di dalam mencari harta benda. Maka kita disuruh untuk menjadi manusia yang kaya hati, kaya jiwa, iaitu dengan akhlak yang mulia, yang terpuji dalam setiap perlakuan kita, sama ada yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada yang berhubung dengan sesama manusia, ataupun yang berkait dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka kita disuruh untuk mencontohi akhlak mulia, akhlak yang terpuji dalam setiap tingkah laku perlakuan kita. Siapakah contoh yang paling baik di dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian? Manusia yang terbaik, contoh yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya kita nak ikut siapa? Kita ikut Nabi. Ikut Nabi. Kita bukan nak ikut artis, kita bukan nak ikut siapa-siapa tu sekalian. Kita nak ikut Nabi. Kalau orang tanya idola siapa? Idola kita Rasulullah, alhamdulillah. Tapi kalau orang tanya idola siapa, dia pun sebut pelakon artis yang dia minat. Dia akan ikut orang itu sekalian. Dia akan ikut orang tersebut.
Jadi kalau kita ikut sebut idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati ini adalah sumber bagi ketenangan. Hati ini adalah sumber bagi ketenangan. Manusia yang dianugerahkan kekayaan tidak akan memperoleh Allahumma shalli alaihi ketenangan sekiranya hati dia masih rasa gelisah. Walaupun dia kaya tapi tak tenang. Kita duk sangka orang kaya tu tenang bahagia. Ada orang kaya yang tak tenang, orang kaya yang tidak bahagia. Duit banyak, Allah Ta'ala uji macam-macam. Sakit, terus gilian, terlantar atas katil, tak boleh nak bergerak. Jutawan, kaya, rumah besar, tapi duduk atas katil. Buat apa? Tak boleh manfaatkan kekayaan yang dia ada dan duit yang dia ada tu tidak boleh membeli kesihatan. Tidak boleh menyembuhkan penyakit dia tentu sekalian. Duit tak boleh nak menyembuhkan penyakit. Duduk terlantar atas katil. Sakit, orang tahu dia tu kaya tapi sakit. Tak boleh buat apa tentu sekalian. Tak boleh buat apa. Dan manakala manusia yang hidup dalam sebuah kekurangan boleh jadi bahagia kehidupannya kerana mereka mempunyai sekeping hati yang tenang. Hati yang tenang. Kita pun lalu tengok rumah banglo besar, oi hebat dia ni. Oh hidup dia bahagia. Kita sangka hidup dia bahagia. Tuan-tuan tak tahu dia duduk tidur tengah malam, tangan duduk letak atas kepala atas dada ni, duduk fikir apa pula masalah nak jadi. Kan? Hidup tak tenang. Rumah besar sangat, CCTV keliling tuan-tuan sekalian. Takut penyangun masuk. Tenang tak? Tak tenang. Kan? Ni hamba Allah ni hidup serba sederhana. Ubah nak ada CCTV apa, tidur atas tikar mengkuang tuan-tuan sekalian. Nak ada CCTV apa, penyamun tengok pun tak ada nafsu, tak pergi curi tuan-tuan sekalian. Harta tak ada. Dia akan pergi cari orang rumah yang ada harta, orang yang kaya. Jadi dia pun tak fikir sangat tentang soal harta dia, dia pun tak ada harta tu sekalian. Jadi dia ada masa banyak untuk nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita tengok orang yang hidup dalam keadaan dalam keadaan sebuah kekurangan, namun hidup dia kita tengok hidup dia bahagia. Allahu akbar. Saya ada tengok satu gambar orang hantar tu sekalian. Orang tua, suami isteri pergi masjid, balik masjid naik basikal. Dia bawa isteri dia. Isteri dia duduk belakang, suami kayuh. Dan isteri Allahumma shalli Muhammad. Tuan-tuan, bila saya tengok gambar tu pun tahu bahagia. Hidup ni bahagia. Sampai ketua boleh datang masjid surau naik basikal sekali. Dia boleh kayuh lah sebab isteri dia tak gemuk lah. Kalau gemuk jenuh kayuh lah. Kan, jenuh kayuh. Tapi nak cerita bahagia tu, bawa isteri dia datang masjid sekali. Kita tengok gambar tu, dia pergi masjid naik basikal sekali. Dah tahu dah orang ni bahagia tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Kita pun belum tentu lagi tuan-tuan sekalian, belum tentu ni macam tu. Dan orang yang hidup sebuah kekurangan yang kita sebutkan tadi, kadang-kadang boleh jadi hidup dia lebih bahagia daripada orang yang duduk dalam rumah banglo yang besar, yang mewah. Hidup dia lebih bahagia tuan sekalian. Allah Ta'ala kurniakan nikmat kelazatan makan. Isteri masak walaupun tak mewah macam orang kaya makan, tapi habis, makan habis tuan sekalian. Orang kaya ni dah lah makan mewah, makan tak habis pula. Mazir, buang dalam tu sampah tu sekalian. Nampak tak? Sebab itu kebahagiaan, ketenangan tidak diukur pada faktor wang, ringgit, harta kekayaan yang kita miliki. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan kepada siapa-siapa sahaja di kalangan hamba-hambanya yang dikehendaki, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Dan kayanya hati dapat dilihat pada sikap yang senang berkongsi bersama insan yang memerlukan di sekelilingnya. Apa sahaja rezeki yang diperolehinya, ada habuan untuk mereka yang memerlukan. Allahu akbar. Kita ingat hidup kita ni susah, hidup kita ni banyak masalah. Kita kena tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Maksud ada orang yang lebih susah, yang tak cukup makan. Macam kita tu sekalian. Kita sehari berapa kali makan tu sekalian? Saya rasa lebih 4 kali. Betul tak? Saya tengok
penduduk di Pulau Mabul, bawa balik Sabah tu kita tengok orang bajau laut ni, subhanallah, depa ni memang jenis duduk atas bot. Rumah depa memang atas bot, duduk atas laut tu sekalian. Ajak mai atas darat pun tak mau, kan? Memang nak duduk dalam laut. Itu dah cuba kita nak buat madrasah atas darat, dia tak mau naik atas, dia tak mau, dia nak duduk dalam laut juga. Itu yang buat madrasah terapung tu. Tu sekalian. Madrasah terapung tu memang dia tak mau duduk atas darat. Bila dia nak duduk atas darat, dia pergi ambil nyok kelapa, dia pergi jual atas bot. Kan kat atas darat biasa RM3 dah. Dia jual atas bot RM5. Kan? Kita sebab apa? Oh, jual mahal. Oh, ni duduk atas bot lagi, nak kena kayu lagi. Tu dia jual sebiji kelapa RM5. Kalau hak murah atas darat RM3 je. Tu sekalian. Tapi dak cerita susah hidup ni, duduk dalam bot tu lah. Situlah tempat tidur, situlah tempat makan, masak, situ semua tu sekalian. Semua dekat situ. Bila kita buat program petang tu, kita pergi tengok menyantuni bajau laut ni, kita parking bot tu, semua pakat mai lah. Bawa lah, kita bagi kita buat program Allahumma salli Muhammad, syahadah, kita nak ajar dia syahadah balik. Mungkin dah Islam dah lupa balik sembahyang apa pun dah tinggal lama tu, ajak balik dia mengucap. Kemudian siapa boleh mengucap, kita pun bagilah, bagi hadiah duit sikit, bagi tarik minat dia tu sekalian. Kita panggil anak-anak bajau laut naik atas bot, ajak baca alif ba ta, suruh dia sebut tu sekalian. Punya macam tu. Dan hidupnya macam tu, hidup atas bot susah. Hidup atas bot susah. Kita pergi mana pun saat dia damai kayu bot, beli kelapa, so kita beli kelapa dia tu sekalian. Kan? Kita bagi duit seronok dia. Subhanallah. Saya tengok ni kali kedua lah begitu. Saya tengok orang, suasana di sana alhamdulillah. Tengok anak-anak, budak-budak di sana tidak dipengaruhi lagi lah dengan gadget-gadget semua tu kan. Kalau ada gadget ni habis. Adalah satu dua, tapi nampak suasana kampung, suasana macam permainan kita waktu zaman budak-budak dulu ada. Sonok tu sekalian. Hidup serba kekurangan. Rumah tu sekalian kan. Panah ni tak cerita lah. Kita haduk kat tempat tu pun sebab ada aircon boleh duduk, tak ada panah juga tu sekalian. Kan? Jadi nak cerita, ada orang yang lebih susah. Tapi kalau makan tu memang hebat juga dah. Lobster, udang besar, ketam, semua tu sekalian. Kan? Jadi bila kita lihat ada orang di bawah kita yang lebih susah, yang lebih miskin, kita tahu bahawa Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala beri kepada kita, alhamdulillah, hari-hari boleh makan tu sekalian. Itu orang hak anak ramai sekalipun kita tak ada lagi lah orang hak anak ramai, anak mati kebeluran, meninggal sebab apa? Masuk TV3, anak mati kebeluran, berapa orang? 10 orang meninggal. Tak ada tu sekalian. Allah Ta'ala tahu hamba ni dia mampu untuk menjaga anak dia yang 10 orang ni. Kita kata anak ramai, macam mana dia jaga, mampu? Memang dia mampu, hak tak mampu tu kita duk pening dah. Anak 4 orang, 5 orang pun dah pening dah. Sebab dia mampu. Kan? Mak dia mampu menjaga, mendidik anak-anak 10 orang ni. Allah Ta'ala tahu dia ada kekuatan, dia mampu. Sebab tu anak dia ramai. Kita ni takat ada 3 orang je, lepas tu duk fikir macam-macam dah. Nak hantar anak sekolah, yuran, duk fikir macam. Jadi serabut dekat tu. Allah Ta'ala dah janji dah rezeki kita masing-masing. Kalau kita anak ada 10 orang tu, Allah Ta'ala dah jamin dah rezeki anak-anak ada di sekolah. Jangan kita risau. Rupanya anak-anak ini membawa rezeki kepada kita. Tuan-tuan percayalah, setiap anak kita, anak yang baru dilahirkan, semua membawa rezeki kepada kita. Anak itu dah rezeki dah. Anak itu rezeki kita, Allah Ta'ala bagi. Dan dia bawa pula rezeki pada dekat kita. Sebab itu kena jagalah anak kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nu ada hak kahwin sampai 5, 6 tahun, 10 tahun tak ada anak tu sekalian. Kita ni alhamdulillah kan, isteri ni tiap tahun mengandung tu dia, setiap tahun kan. Memang meriah sungguh. Alhamdulillah tu sekalian. Ada orang sampai nak tunggu anak, boleh dapat anak tu, ya Allah, tunggu sampai 10 tahun, 15 tahun. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kekayaan hati dapat dilihat pada sikap yang senang berkongsi sesama manusia yang lain,
manusia yang lain yang memerlukan apa saja rezeki yang kita dapat, kita sama-sama kongsilah. Terutama hidup berjiran, duduk dalam satu taman, satu kampung kan. Kalau berjiran tu, lah ni dah musim buah durian, dia pun bawa balik buah durian, dia tutup bungkus elok, tak mau bagi jiran sebelah bau buah durian. Tuan-tuan, buah durian ni tuan-tuan bungkus lah, macam mana pun dia bau juga kan. Punyalah tak mau bagi jiran sebelah bau, dia kata nak kena bagi. Ustaz kata kalau bau saya kena pergi bagi. Tuan-tuan, sehingga kita masak pun kalau bau sampai sebelah rumah jiran, pergilah bagi sikit. Mungkin jiran kita tu dah lama tak makan sedap, kalau contoh kita pun masak punya sedap hari tu, kita tak pergi bagi dekat dia. Bagi sikit tu sekalian. Bagi semangkuk, sebab nanti dia boleh balas balik semangkuk dekat kita. Kan boleh balas balik tu sekalian. Kan. Bagi sikit. Jadi apa hak kita ada, terutama kalau jiran yang duduk sebelah, sama-sama kongsi rezeki. Kita ada bagi sikit dekat jiran kita. Dia pun tak mampu mungkin nak beli durian, kita pun beli, kita bagi dekat jiran kita sikit. Jadi Allah SWT tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan, tidak ada perbezaan atas nama agama, atas nama bangsa dalam hal mengasihi sesama Muslim. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman daripada kalangan kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarahkan hadis ini, Allahumma salli ala Muhammad, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa tuntutan untuk mengasihi saudara itu tidak terhad kepada Muslim sahaja. Sebab itu Nabi SAW sebut lafaz li akhihi, kepada saudaranya. Nabi tak sebut saudaranya itu Muslim ke tak Muslim ke, Nabi sebut saudaranya. Maka ia juga merangkumi saudara yang bukan beragama Islam. Dan kata Al-Imam An-Nawawi lagi, tanda mengasihi saudara seagama adalah dengan membantu mereka ketika mereka berada di dalam kesusahan. Manakala tanda mengasihi saudara bukan seagama adalah dengan kita mendoakan hidayah buat mereka. Itu kerja kita tu sekalian kan. Orang hak bukan Islam, kita doa semoga satu hari nanti dia dapat hidayah. Terutama orang yang kita tengok ada potensi untuk masuk Islam dengan kebaikan-kebaikan yang dia buat, dengan cara minat dia dengan agama Islam itu, maksud dia ni ada potensi untuk masuk Islam. Kita doa semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, berbalik kepada hadis Nabi tadi, ghinan nafs, kaya jiwa tadi sekalian, kaya jiwa ataupun kaya hati. Dalam hadis ini tidak pernah tamak, dalam ghinan nafs dalam hadis ini ialah tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Kita tak rasa hasad, dengki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu hak rezeki dia lah. Hak dia dapat, itu rezeki dia cari makan. Hak kita tu sekalian. Dia meniaga, kita meniaga. Rezeki masing-masing. Kenapa kita nak dengki pula? Ni sama-sama Melayu, meniaga, dengki tu sekalian. Dia buat nasi lemak, itu buat roti canai. Nasi lemak dia orang tak beli, orang pergi beli roti canai dia. Dah jadi hasad dah. Dia mula nak buat pergi hantar sihir, santau sebagainya. Masing-masing rezeki masing-masing. Takkan setiap hari orang nak makan nasi lemak kan? Orang nak bengkar roti canai pula, esok selang-selang makan nasi lemak pula. Jadi masing-masing meniaga. Masing-masing meniaga, sama-sama Islam. Kenapa kita nak hasad? Sepatutnya kita sama-sama bantu kan? Ini tak boleh duduk sebelah, duduk bertentangan, ni tak boleh. Dia mula main hasad, tengok lain macam dah rasa tak puas hati tu sekalian. Nampak tu sekalian? Allahu Akbar. Ini penyakit yang ada dalam diri manusia. Dan orang yang bersifat qanaah itu sentiasa bahagia kerana hatinya tidak pernah merasa cemas. Dia akan sentiasa bahagia. Hati dia ni tak ada rasa cemas, tidak ada hasad pada orang lain, tidak rasa Allah SWT kesal dengan rezeki sendiri. Apa yang Allah Ta'ala bagi, dia redha, dia terima seadanya.
dan dia sentiasa berhusnuzan, bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala tetapkan dalam hidup dia, itulah yang terbaik tu sekalian. Kadang hak kita nak ni macam-macam lah, kita doa minta itu ini dan sebagainya. Nak menikah minat dekat minah sebelah rumah tu, tapi jodoh bukan dengan orang tu. Walaupun hak kita minat, kita suka yang tu lah, minah tu, rupanya jodoh kita dengan orang lain. Kerana Allah Taala nak bagi yang lebih baik pada kita. Kita yakinlah kalau itu yang terbaik, dan kalau hak kita suka tu tak dapat, itu kan jodoh kita tu sekalian. Dan kita yakin bahawa di sana ada lagi jodoh yang terbaik, ataupun apa sahajalah kerja yang lebih baik lagi yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Dan dia kena kuat bertawakal pada Allah dengan menyerahkan segala urusan pada Allah. Dan dalam konsep tawakal ni tuan-tuan kena faham, mesti disertakan dengan usaha dulu baru tawakal. Tuan-tuan jangan duk tawakal setiap hari nak tawakal lah. Nak makan cari rezeki pun tak apalah, tawakal lah, nanti dia main lah dekat kita. Ni jenis geng tawakal tu sekalian. Usaha tak mau, duduk dekat rumah duduk lena, lepas tu tawakal. Hari ni setiap hari tawakal pada Allah Ta'ala tu sekalian. Rezeki takkan sampai dekat kita kalau kita tak usaha. Kena pi usaha, cari kerja, penat lelah, kena usaha, tenaga yang ada Allah Ta'ala bagi. Kemudian selepas daripada itu baru tawakal pada Allah. Tuan-tuan, Nabi ajarkan kepada kita bagaimana tawakal seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada kamu, kama yarzuqut thair, seperti mana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada seekor burung. Taqdu qimasan wa taruhu bitana. Keluar pagi dalam keadaan perut kosong, lapar, tak ada makanan. Dia pun tak tahu lagi keluar pagi nak boleh makan apa. Terus kena nak bawa balik makanan bagi anak dia makan ni dekat sarang. Wa taruhu bitana. Balik pulang dekat sarang dalam keadaan kenyang, bawa balik makanan bagi dekat anak dia makan. Tuan-tuan, kalau seekor burung pun bagaimana pergantungan tawakal dia pada Allah yang sangat tinggi. Takkan kita hak semayang sujud sembah Allah tak boleh nak bergantung harap pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Taala tetapkan kepada kita. Baik. Satu hari Nabi SAW, Nabi tanya kepada satu orang sahabat yang bernama Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nabi kata, ya Abu Dhar, atara kathratal mali huwa al-ghina? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala afatara qillatil mali huwa al-faqr? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Nabi kita, wahai Abu Dhar, apakah engkau melihat, engkau memandang kathratal mali huwal ghina, orang yang memiliki harta yang banyak, banyaknya harta itu dia adalah satu orang yang kaya? Nabi kata. Qultu na'am ya Rasulullah. Kata Abu Dhar, benar wahai Rasulullah. Macam kita fahamlah, orang hak kaya, duit banyak kaya, itu hak kita fahamlah. Abu Dhar pun faham macam itulah. Kemudian Nabi tanya lagi, qala afatara qillatil mali huwal faqr? Apakah engkau memandang sedikitnya harta itu merupakan kemiskinan? Orang yang hartanya sikit, dia itu miskin. Maka Abu Dhar pun kata, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, benar. Maka Nabi bagi tahu kepada Abu Dhar, Nabi kata, innamal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenar adalah kekayaan hati, dan kemiskinan yang sebenar adalah kemiskinan hati. Itu maksud kekayaan yang sebenar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, barang siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah Ta'ala beri, maka ia tidak disebut dengan kaya hati. Kaya hati ni rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi.
Demikianlah tuan-tuan sekalian ukuran dan timbangan kaya dan miskin pada kacamata Nabawi. Kerana ramai orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata jiwanya miskin. Walaupun dia kaya tapi jiwa miskin, dan dia tidak pernah pasrah dan terima seadanya apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, sehingga kan dia akan berusaha untuk mencari nak tambah lagi harta tersebut, dan dia tidak pernah peduli dari mana harta tersebut diperolehi, sama ada daripada jalan yang halal ataupun jalan yang haram. Benarlah kekayaan yang hakiki adalah kayanya jiwa, berapa merasa cukup seadanya dan tidak tamak, tidak haloba, menambah-nambah hartanya mengikut nafsu, dan tidak kedekut dengan apa yang dimiliki, kerana itu semua juga hak daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyebut dalam satu kata-katanya, dia kata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka sesungguhnya engkau dan raja dunia sama sahaja. Raja tu mungkin dia kaya di sudut harta, tapi kita memiliki kaya jiwa tu sekalian. Kekayaan tu kita miliki kerana kita ada kaya jiwa, dan itulah kekayaan yang sebenar yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jadilah kita orang yang kaya hati, yang ada sifat qanaah, sentiasa merasa cukup apa yang Allah Ta'ala beri, dan redha dengan setiap ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan lagi rezeki kepada kita, melapangkan rezeki kepada kita, memberikan kepada kita kebahagiaan, ketenangan dalam hidup. Walaupun tak kaya macam orang lain, tapi hati kita tenang, hati kita bahagia, dan itulah tanda keberkatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu orang hamba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya nanti insya-Allah taala. Jadi sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah An-Nas.